Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita dalam Quran, Nabi Yunus bin Matta. Dia mengisahkan ditelan oleh ikan nun ataupun ikan paus. Sahabat Pak Dul ada bernama Yunus. Kali ini Pak Dul nak bercerita tentang Yunus, kawan Pak Dul ini. Bapanya bernama Zainal. Jadi Yunus bin Zainal. Zainal ni abang ataupun adiknya bernama Saleh. Zainal ni ataupun kami panggil di kampung Pak Jeneh, bekerja di sebuah restoran roti canai di Singapura. Jadi tiap-tiap bulan ataupun 2 bulan sekali menghantar duit nafkah kepada keluarganya di kampung MRT. Setahun sekali atau berapa ni, dia akan balik ke kampung berjumpa anak isterinya di kampung MRT. Biasanya dia akan berjalan daripada hujung kampung ke hujung kampung, pakaikan plakat, pakai t-shirt pagoda berwarna putih. Sambil berjalan itu dia telah tua, dia nampak tercungap-cungap, mencungap-cungap saja. Mungkin ada sakit lelah atau mengah kerana telah tua. Anak dia, Yunus tadi, sebelum tu Yunus tadi ini lahir pada tahun lahir pada 1966 gitu. Pak Dul lahir pada tahun 1963. Jadi dia muda 2 tahun dari Pak Dul. Darjah 6, dia darjah 3 gitu. Dia bersekolah macam Pak Dul juga di sekolah kebangsaan Air Mati, di kampung Air Mati di tepi sungai Perak sebelah kiri. Kalau ke dalam peta, sebelah utara itu Kuala Kangsar, Ulu Kintang, sebelah hilir ada Terintan, Bagan Datuk, Kota Setia. Jadi sebelah utara itu Kampung Gajah, Bota, Lambor, di Parit. Dia Zainal Pak Juneh ni tadi, Yunus ini tadi mempunyai seorang kakak bernama Zah. Zah ni sebaya dengan Pak Dul, tapi dia OKU tak berapa, ingatannya tak berapa bagus lah. Perempuan Zah, mungkin nama dia Azizah agaknya. Adik Yunus ini bernama Ji atau Mama Rozi, Ji kita orang panggil di kampung. Mak Yunus ini tadi bernama Fatimah binti Ibrahim. Fatimah binti Ibrahim ini sebaya lebih kurang, sekarang masih ada lagi, lebih kurang umur tu 80 lebih lah agaknya. 80 lebih. Saudara Pak Dul ni. Yunus ni 2 pupu dengan Pak Dul. 2 pupu dengan Pak Dul. Ibrahim ni tadi ataupun di kampung panggil Pak Ibrahim, Pak Baim ataupun Tok Baim. Duduk di sebuah rumah kutai, rumah lama yang dibuat daripada dinding
daripada buluh yang dianyam, bersilang-silang ataupun dipanggil kelarai. Kelarai. Rumah tengah tinggi betul. Dia tiang besar. Kemudian ada bahagian dapur. Anjung tak ada. Dia cuma rumah tengah tinggi. Bahagian tengah tu ada tiang yang tinggi. Atap telah diganti dengan zinc. Dahulu dipahamkan ia menggunakan atap nipah. Macam juga rumah Pak Dul. Bahagian anjung dan rumah tengah atap zinc. Dibina pada tahun 1958. Rumah Pak Dul ni pada tahun 1958. Tapi rumah Tok Baim ni dia lebih lama. Mungkin 1900 gitu, ataupun sebelum itu lagi. Tok Baim ni adik-beradik dia Tok Ngah Rahman duduk di Gopeng Perak lagi. Bawah Tok Ngah Rahman itu opah Andak ataupun opah Andak ataupun Andak Yah. Bawah Andak Yah itu Syahri ataupun Tok Cik Syahri. Jadi empat beradik sahaja. Opah Pak Dul ni bernama Tok Andak. Dia kencing manis. Jari kakinya dipotong kerana kencing manis. Bila dipotong bermakna dia mendapat rawatan di hospital terintan gitu. Tok Andak, Opah Andak tadi berkahwin dengan Tok yang bernama Muhammad Baki bin Mahbub bin Cik Jalil. Bapa Pak Dul anak Abdul Hanif bin Muhammad Baki anak Mahbub anak Cik Jalil. Opah Andak tadi anak Haji Ahmad. Isteri Haji Ahmad ini bernama Ngah Pura. Anak Ngah Pura ini anak Said. Ngah Pura binti Said. Dia terus kepada siapa ya? Pandak Ketintin. Dan juga Pandak Ketintin itu anak kepada Lebay Aman. Jadi yang 8 generasi yang diketahui. Paling atas sekali ialah Lebay Aman. Yunus ini tadi mengadu kepada Pak Dul bahawa dia membaca tapi tak dapat, tak ingat. Baca, tak ingat, tak dapat. Jadi macam mana Pak Dul nak buat? Pak Dul pun lebih kurang itu juga. Pak Dul pun sama. Tak ingat. Baca, tak ingat. Kita kena baca ulang-ulang kali. Garis, warnakan, conteng-conteng sikit, buat nota. Kesian juga Pak Dul dengar. Dia tingkatan 3, Pak Dul masa itu tingkatan 5. Nak menghadapi SPM, dia nak menghadapi SRP. Kami di kampung tidak ada bekalan elektrik, tak ada. Jadi bermakna rumah tu bergantung kepada lampu cahaya pelita minyak tanah.
malam-malam pakai lampu pelita, cahaya pelita minyak tanah sahaja. Ada juga orang lain pakai lampu gasoline yang dia pump tu, cahayanya lebih, tapi minyaknya lebih banyak makan modal lebih. Kalau nak sampai pukul 10, 12, pukul 1 memang takkan ada lah. Biasanya pakai pelita minyak tanah sahaja. Pak Dul satu masa Cikgu Majid dia tonggeng buku geografi Pak Dul. Luruh semua jelaga pelita sebab dalam buku itu penuh dengan jelaga pelita warna hitam. Tengok ni kata Cikgu Majid kepada kawan-kawan Pak Dul yang di Tingkatan 5 itu. Apa nak kata, bukanlah Pak Dul seorang, semua ni yang tepi sebelah kiri ni, sebelah kiri sungai ni memang tidak ada bekalan elektrik sehingga pada tahun 1987 ketika Tan Sri Ramli Talib menjadi Menteri Besar Perak. Itulah pertama kali orang Ili Sungai Perak yang menjadi Menteri Besar. Kalau tak jadi Menteri Besar, bermakna bekalan elektrik itu takkan sampai. Biasanya Menteri Besar Perak ni orang sebelah hulu Perak. Misalnya Razali Jawi. Razali Jawi ni bapa kepada Menteri itu Tajuk Rosli. Banyak orang sebelah hulu Perak. Di kampung juga tidak ada paip air. Air nak mandi nak mandi biasanya kita bergantung kepada air sungai. Dekat sungai tu, tebing sungai ada tangga turun ke bawah. Di bawah itu berhampiran dengan tangga sungai itu dicocok lah dengan buluh bimbang. Kalau terlepas tangan mandi, masih ada kita boleh berpaut kepada buluh tadi. Biasanya begitu, rapak dia cocok tepi tangga itu, lebih kurang lebarnya buluh ni. Kawasan mandi itu 1 meter persegi lah, 1 meter persegi. Mandilah dalam kawasan tu, janganlah berenang luar daripada kawasan buluh itu. Kalau pandai berenang tak apa, Sungai Perak itu dalam. Kalau musim tenghuju, airnya paras tinggi, sangat laju, airnya keruh. Kalau nak tengok air sungai ni agak jernih sikit ialah pada bulan 6, bulan 7 itu air itu agak surut sedikit. Bila tenang air itu, bila surut tu air itu tenang sikit dan jernih sikit. Kalau tidak, air itu keruh ni berpunca daripada lombong biji timah di kawasan hulu sungai, terutama di Lembah Kintar, Ipoh, Taiping, Batu Gajah, Kampar, Tanjung Tualang. Kalau sebelah hilir itu Bidu, Batang Padang, Tapah dan sebagainya. Jadi orang yang di hilir sungai lah menasib yang teruk. Ikan-ikan pun tak apa, tercungap-cungap lah dalam air ni, tercungap-cungap lah dalam sungai, air sungai ni tadi. Buaya tak ada dalam sungai ni. Buaya boleh kata orang tua-tua tak pernah tengok buaya.
Tak macam sekarang dekat Sarawak atau dekat Sungai Rajang, Sungai Batang Sadung. Kalau di Sabah itu Sungai Kinabatangan, Sungai apa nama tu, Pak Dul dia pergi Sabah melawat sungai itu. Dalam sungai itu ada buaya timbul, anak buaya lah, anak buaya lebih kurang 2 meter itu timbul. Ada monyet hidung panjang, proboscis, dia orang panggil apa, monyet Belanda, monyet Belanda. Junus ini tadi dia Junus ini tadi satu ketika mengajak Pak Dul pergi merayau-rayau daripada Kampung Gajah itu. Setelah balik daripada sekolah tengah hari itu, tengah tahun 3 atau tahun 5 lah, tahun 5 ataupun tahun 4 itu, dia mengajak Pak Dul ikut sampan tambang di Pekan Kampung Gajah menyeberang ke Selat Pulau. Maknanya sebelah kiri, naik kapal sampan tambang itu tak payah bayar. Sebabnya kita orang pelajar-pelajar yang baju putih seluar hijau ini ada peruntukan, ada pekerjaan tambang itu dibayar oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan. Menghilir ke Pasir Salak, Kampung Biak, Kampung Bandar Tua, Yahya Pasir Jenris. Di Pasir Jenris ada kawan Pak Dul nama dia Yahya Muhammad. Dia kini bekerja di Jabatan Kastam dekat Putrajaya. Fuad Hashim sebaya dengan Pak Dul. Dia sebelah hilir lagi ada Faridah Hanum ni rendah sedikit. Kemudian masuk kepada lepas Pasir Jenris, Kampung Kuala Parit. Ni kawan Pak Dul nama Fatimah binti Osman. Ada Anwar bin Osman apakah. Lepas itu menghilir lagi ada Kampung Padang. Kampung Padang itu ramailah kawan Pak Dul, nama dia Hanifah bin Abdul Ghaffar. Lepas itu ada nama Rubiah binti Yunus, ada Murad binti Yunus adiknya, ada Zahara binti Harun Jengkit. Kemudian ada Fauziah Abu Hassan di Padang Lembah. Kemudian ada Ruslah binti Sapian, ini dua pupu Pak Dul di Kampung Padang. Di Kampung Padang itu ada sebuah surau lama nampaknya, tempat Haji Alias ni. Haji Alias ni orang Indonesia. Kampung Padang ini tidak ada padang, nama aja Padang tapi tidak ada padang. Itu menandakan, kata Cikgu Megat Khalid bin Megat Ayub, tidak ada sebuah padang sebesar gelanggang badminton pun tak ada. Dia orang Kampung Padang. Itu tandanya Kampung Padang ni berasal orang-orangnya daripada Padang, Sumatera, Indonesia. Pak Dul pada tahun 2008 pernah pergi Sumatera bersama isteri, bersama cikgu-cikgu sekolah, Cikgu Hafidah, Cikgu Azlina, saudara marunya pergi ke turun di Padang, pergi ke Istana Pagaruyung, pergi Bukit Tinggi,
ada jam gadang, pergi ke Tasik Malinjau tempat Buya Hamka, Buya Hamka di Tasik Malinjau. Sebelum sampai ke Tasik Malinjau tu ada jalan berkelok-kelok menuruni bukit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitulah kami berzikir. Takut jalan je sempit, basnya pendek, bas wisata. Wisata tu agaknya pelancongan. Balik kepada Yunus ni tadi, dia selepas sahaja SPM lah gitu lepas dia SPM, dia telah pun bekerja di Kuala Lumpur mengikuti sepupu Pak Dul yang lain dan bekerja di bahagian kontraktor. Bagusnya Yunus ini tadi, dia sanggup mencuci tandal yang tersumbat, cuci singki rumah pejabat kerajaan yang tersumbat. Dia sanggup korek jadi dia bagian-bagian itulah. Jadi sanggup dia bekerja di situ. Dan sampai sekarang dia jadi kontraktor bahagian itu pula. Paip tersumbat, paip pecah, semua longkang pecah. Terutama sekali flat ni, dia dah lama lah, 20 tahun, 30 tahun, paip tangki air septic tank tadi, dia bukan tentu elok. Dia tersumbat mungkin disebabkan tuala tu, kain ke, rambut ke, pencungkil gigi, berus gigi yang termasuk dalam itu, mangkuk tanda itu pecah, kepala paip yang tercabut, yang pecah, air tak ada. Jadi semua kerja itu diserahkan kepada dia. Jadi lama-lama dia mempunyai kemahiran yang cukup tinggi lah tentang kontraktor ini. Ramai daripada kampung Pak Dul ini, sepupu ni, yang bekerja sebagai kontraktor. Mereka pakai Mercedes, pakai kereta BMW, ada kalau berbanding dengan Pak Dul, nak beli kereta Proton Saga Iswara pun setelah 10 tahun Pak Dul bekerja sebagai penjawat awam ni, barulah dapat pakai kereta Proton Iswara. Lulusan SPM, lepas itu sampai SPM dia pakai kereta Toyota 302 lampunya bulat. Toyota ni tadi lampu bulat warna putih. Bila dah dapat lulus pada sambung belajar di USM bidang kesusastraan, minor geografi. Barulah Pak Dul berani nak beli kereta Iswara. Yunus ni dia berkahwin dengan orang Teluk Baru. Orang Teluk Baru ni sedang di belakang seberang Perak lah. Teluk Baru ni berdekatan dengan Kota Seria, berdekatan dengan Ujung Rintis, dan jarang-jaranglah balik ke MRT lagi untuk menjenguk maknya dan kakaknya yang uzur OKU tadi. Susah juga kehidupan dia.
Maknya telah berpindah daripada air mati itu ke Bukit Cawi di Sabang Perak sana, berdekatan dengan kakaknya, Wan Choibah, Wan Choibah ataupun Habibah binti Ibrahim tadi. Suami Habibah ini bernama Syafi'i bin Hashim. Syafi'i bin Hashim. Asal-asal orang Batu Bara, Sumatera, Indonesia. Syafi'i ini adik-beradik dengan Pak Itam Lahari. Anak Lahari ini berkahwin dengan Esa binti Abdul Karim. Dapat anaknya bernama Enan, Arsyad, Jan, Abu Hanifah, Duan, Burhan. Itulah yang Pak Lu ingat, kawan Pak Lu namanya, yang rapat dengan Pak Lu masa kecil lah, Ridwan ataupun Duan. Kami bermain baling selipar, baling tudung laminate. Tutup botol laminate itu dikumpul di kedai Cik In. Orang minum air botol Saparella, minum es krim soda, minum air oren. Lebih kurang berapa hasil harga dia buang. Tudung laminate ni kami kutip lah dan dibaling. Siapa yang menang banyak so dia kaya lah. Kadang-kadang ada main konda-kondi ni congkel 2 kayu, kita pacak, kita lintangkan pada satu longkang kecil, kita quit dia, jauh siapa dapat tangkap kayu tadi lebih kurang panjang dia 15 cm. Siapa dapat tangkap dia menang. Kalau tak dapat tangkap dia kena pusing satu kawasan gelanggang sebesar gelanggang bola tampar. Biasanya kami main di padang, bukanlah di padang, di halaman rumah Tok Akub. Bersama Yunus, bersama dengan Din Bandel, bersama dengan Mudim cucu Intan, bersama dengan Wahid Makzin, bersama dengan Mae, anak Mae ni, anak Makno. Lepas itu ada lagi adik dia, siapa nama duduk di Puchong. Ismail ni setelah meninggal dunia. Yunus ini tadi merupakan kawan rapat Pak Lu lah, tapi dia bila dia jarang-jarang balik dan Pak Lu pun jarang-jarang balik ke air mati tu, rasa rindu serindu-rindunya lah bersama kawan lama, nak bersembang kisah lama. Pak Lu sekarang umur 58 tahun. Dia mungkin umur dalam 56 ataupun 55 tahun. Dia pakai sekarang ni, satu masa dia pergi ke Tasik dekat Seri Kembangan tu, ada majlis perkahwinan anak Intan Ayang Penggula Amit. Dia datang naik kereta kancil bersama anaknya, isterinya agaknya dia duduk di kampung, di Teluk Baru. Dia memang ada buat rumah di Teluk Baru sana. Rumah ada satu masa Pak Lu ada pergi kenduri kahwin anaknya, dia jemput Pak Lu kenduri kahwin. Dia tak jemput semua orang lah, kawan-kawan lama. Dia jemput Main bersama isterinya, lupa pula, jemput Haji Khalid,
bin siapa ni, Sya'ri ya, Raja Khalid bin Sya'ri, Ma'in tadi ataupun Ismail Harun tadi berkahwin dengan Hamidah, anak Pak Luwali, jiran Yunus tadi, jiran Yunus tadi. Dekat rumah Yunus ini tadi ada satu rumah Makno ya, anaknya Ma'in Ismail. Adik kecilnya itu ada nama Nazri ni OKU. Ada seorang lagi perempuan OKU. Anak yang tua Makno tadi nama dia Saudah. Kakak Nazri ni Saudah nama dia. Saudah ni berkahwin dengan Pak Saleh bin ni saudara Pak Dul lah, sebelah mak. Nik tu adik-beradik, Nik ataupun Senik ni adik-beradik dengan Tok Hassan. Tok Hassan ni adik-beradik dengan Haji Abdul Hamid Tok Sidang. Haji Abdul Hamid ni adik-beradik ni bersama dengan opah Pak Dul sebelah mak, iaitu nama dia Sum bin Wan Sulaiman Terengganu. Orang Terengganu datang air mati ni, datang ke Perak, berjual kain zaman-zaman JW Bush dahulu. Zaman-zaman di Teluk Intan tu ada sebuah kampung namanya Kampung Terengganu. Mungkinlah sejak zaman peperangan almarhum Abdul Rahman Limbo menentang penjajahan British di Terengganu. Dia ni seorang tokoh ulama dulu, Abdul Rahman Limbo. Yunus ini tadi kita orang sungai, mandi sungai, air pipe tak ada, mandilah sungai. Dia ada dekat rumah rumah Yunus ni tadi ada telaga. Elok air jernih, airnya jernih, tak begitu dalam pula, lebih kurang dalam 1 meter daripada paras permukaan tanah tu ada air. Tapi biasalah kampung ni memang tidak pakai gelombung batu, dia hanya telaga tanah saja, tidak berdinding dengan batu-batu atau apa-apa. Jadi guna masa itu baldi, tidak ada baldi plastik, hanya ada baldi yang dibuat daripada zinc. Lepas itu dia punya tepi-tepi tu dia pateri dengan timah. Bukanlah tahan lama, bila berat dia kembus, dia pecah dia tu. Kita naikkan ke atas, ada tali tu. Tali pun masa tu bukan ada tali rapiah, hanya ada tali guni. Tali yang dibuat daripada guni. Tali guni. Bila kita tarik atas, kalau kita tenaga tak kuat, air pula bocor daripada baldi ni tadi, baldi zinc ni tadi, sampai ke atas tak dapat air langsung, dapat sikit je, nitik-nitik je. Ataupun baldi ni kalau kita tarik ke atas, kita nak takut berat, nak tarik tu, silap-silap kita terjerumus masuk dalam telaga. Jangan cari pasal. Jangan cari pasal. Kita terjun masuk dalam telaga macam cerita Nabi apa tu? Nabi Yusuf. Yang bapanya Nabi Yaakob kan. Adik-beradiknya 7 orang. Adiknya yang kecil Bunyamin apa nama?
Buni Amin masuk telaga jangan cakap pasal. Kalau Nabi Yusuf tu ada orang jumpa. Pedagang-pedagang di padang pasir tu jumpa dia dah dapat diselamatkan. Kalau kita masuk telaga lemah tak bernafas, tumpah. Yunus mandi di tebing macam Pak Du jugalah, mandi di tebing sungai. Apa tu, mandi di tebing sungai tu dia tak apa pandai berenang. Dia pun mak dia, bapaknya kerja di Singapura, ada tangga. Kita boleh katakan tak berkongsi dengan orang lain. Tangga nak mandi ni tak boleh berkongsi dengan orang lain. Sebab apa? Di tangga itu tempat kita mandi dan tempat kita berak. Buang air besar. Buang air besar tak boleh berkongsi dengan orang lain. Kalau kita tiba-tiba terasa nak berak, pergilah ke tepi sungai Perak tu, buanglah ikan lampam, ikan terbul, ikan putih, semua bekerja-kerja menangkap apa yang kita buang, isi perut yang kita buang itu. Yunus ini dia bila tak ada bulu, tak ada pelantar untuk basuh kain itu, memang tak selamat. Dan dia mengaku dia tak pandai berenang, dia tak masuk dalam geng yang pandai berenang. Orang yang hidup di tepi sungai, tebing sungai Perak, mestilah pandai berenang. Jangan tak pandai berenang. Jangan, bahaya. Kalau tak pandai berenang, mandilah, berpeganglah pada tangga itu. Tangga tu lah jadi penyelamatnya. Dia pun tak ada sampan pun tak ada. Kalau kita orang semayang hari raya, semayang Jumaat, pergilah ke masjid kampung MRT di sebelah hulu sana, lebih kurang dalam 200 meter lah, ke hulu kampung ataupun ke utara kampung MRT itu, berdekatan dengan rumah Tuan Bedui. Sekian saja daripada Pak Du.